Okey, kalau kamu tengok ni, itu kan saya dah ajar kamu tentang metrik. Okey, jadi kita tengok kelas metrik latihan metrik pula kan. Okey, macam mana selesaikan dia? Okay, first kali kamu tengok soalan dia, boleh nampak okeylah, bolehlah. Saya rasa boleh nampak kot kan. Ni praktis SPM praktis SPM soalan objektif dulu. Nombor 1, mudah aja soalan dia, diberi -2 H 3, 5, kemudian tolak dengan 2, 0, 2, -3 K. Okey, sama dengan sini -2, 0, 9, 7. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan macam ni? Yang pertama sekali saya ajar kamu, dia kalau tambah tolak mesti mengikut kedudukan yang sama. Mengikut kedudukan yang sama. Contoh kat sini soalan ni tanya nilai H campur K. Kita cari H kat sini. Kedudukan yang sama dengan dia kat sini. Seorang lagi kat sini. Jadi kita keluarkan maklumat dia. Apa kita keluarkan? H tolak 2 kurungan 2 sama dengan 0. Ini kita akan selesaikan algebra ni yang simple ni. Okey. Jadi ini senanglah algebra, tak payah pakai kalkulator. Ini mudah sangat kan. Jadi H tolak 2 kali 2 4 sama dengan 0. Jadi H sama dengan negatif pindah sebelah jadi positif 4. Dapat H. Okey, kita pergi pula siapa punya tempat ni? K punya tempat pula sini. K kawan-kawan dia 5 dan kawan-kawan dia seorang lagi 7. Okey, kita keluarkan K pula, start dengan 5 tolak dengan 2 K sama dengan 7. Okey, ini algebra biasa. Kalau kamu cekap algebra boleh buat manual. Kalau tak cekap tekan saja kalkulator, tak ada masalah kan. Tapi hari ini saya akan tunjukkan manual lah, senang. Kita simpan K dulu, -2 K yang menunggu kita 7, 5 pindah. Jadi 5 ni tengok depan, positif pindah jadi -5. Kita akan dapat -2K sama dengan 7 tolak 5, 2. Last kali biasanya potong, turun, bawah. Jadi kita akan dapat K sama dengan -1. Okay, soalan nak apa? Soalan nak H campur K. Oleh sebab itu H campur K sama dengan H kita 4 campur dengan K kita -1. Dapat jawapan, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan kita 3. C. Boleh faham Boleh ini mudah ni. Ni tambah tolak tambah tolak senanglah, nombor 1. Okey, kita pergi tengok soalan nombor 2 pula. Nombor 2 kat situ melibatkan darab. Dia melibatkan darab. Darab susah sikit sebenarnya. Tak pergi. Kita jom nombor 2. Soalan dia, jika 1 -1 2 kemudian darab dengan ni -4 3H 2H. Tuk balik sama dengan -2. Okey, dia suruh cari maka H. Siapa H kat sini? Okay, kita tengok jalan kerja dia lebih kurang Yang pertama, jalan kerja dia, kita tengok ni silang dengan ni. Ini saya ajar kamu silang Kalau silang maksudnya yang sebelah kiri kita kena turunkan sedikit. Jadi kita akan silangkan. Jadi saya akan turunkan sedikit, turunkan ni, turunkan.
Turunkan 1, -1, 2. Lepas itu kemudian bila kita silangkan dia. Ni silang. Ni nampak ni silang. Itu. Jadi dia akan bertemu dekat mana? Dia akan bertemu dekat satu kawasan persilangan je. Maksudnya jawapan kita yang akhir dia mesti satu saja. Okey. Siapakah jawapan kita? Yang pertama kita tengok. Ni ada A, ada B, ada C. Ini pun ada A, ada B, ada C. A mesti jumpa dengan A. Maksudnya A1 akan jumpa dengan -4. Dia darab. Campur dengan, siapa seorang lagi? -1, B akan jumpa dengan B juga. 3H. Kan? C siapa? Campur lagi. C kita 2. Dia jumpa dengan 2H. Okay? Semua ni adalah sama dengan jawapan yang diberikan. Jawapan yang diberikan maksudnya dia sama dengan -2. Jadi kita kena selesaikan benda ni patutnya. Tapi kalau dia complicated, kamu rasa kamu boleh guna calculator terus. Di situ tunjuk ni akan dapat -4. Campur tolak akan jadi tolak. 1 darab 3H, 3H. 2 kali 2, 4H. Sama dengan -2. Ni yang kita belajar algebra itu. Okey. Kemudian yang ini nombor pindah sebelah. H susul cantik-cantik. 4H tolak 3H sama dengan -2. -4 pindah sebelah jadi tambah 4. Algebra kena cakap ni. Jika kamu sama belajar nanti senang sikit lah. Jadi kat sini 4H tolak 3H. Ada 4H tolak 3H. Tinggal 1H. -2 campur 4 akan dapat 2. Siap. Okey, macam biasa kalau kamu ada soalan apa-apa kamu boleh tanya saya terus sebelum kita masuk yang seterusnya. Dia satu-satu. Sangkut tanya, sangkut tanya satu-satu. Boleh? Siapa dah ada ni? Izran, Hafizi, Hafiz, iPhone, Kan, Nazmi, Zahid. Oh, Azhad tak masuk lagi. Boleh, boleh. Okey? Boleh ke? Semua? Kita masuk seterusnya. Soalan nombor 3. Siap. Okey. Ni saya simpan. Okay, nombor 3 pula. Pergi nombor 3 itu boleh nampak? Okey. Nombor 3 soalan dia diminta apa? Nombor 3 kat sini dia minta diberi bahawa H ialah metrik 2 kali 2. Dan dia bagi H -1 ni. H -1 sama dengan 1 per, kemudian dia bagi kurungan -4 tolak dengan -21. Kemudian kat sini adalah -A, -B, -4 dan juga 3. Okey. Cari nilai A dan nilai B. Yang ini kita panggil soalan kebat. Kena fikir sikitlah. Kan? Dia bagi songsang tu. Okey. Jadi kita kena ingat apa maksud songsang kat sini. First kali bila kita ni H songsang, bila kita tukar jadi H kembali, kita tukar H kan. Jadi kamu kena ingat H kita adalah sama dengan dia yang terlibat dalam ni je. Kan? Masa kita buat songsang, apa kita buat? Kita tukar tempat. Jadi kita letak balik contoh ni kalau dia diminta H lah. 4. Sini
negatif A. Dia tukar tempat. Okay. Yang dua ekor ni macam mana? Dia tukar simbol. Jadi kat sini akan jadi B. Yang ini akan jadi negatif 3. Ini H kita. Kita boleh dapat H daripada H songsang. Cuma beza dia kalau songsang dia ada ni depan kat sini ada penentu ni. Jadi penentu ni ambil mana? Penentu ni formula dia apa? Apa formula songsang kita? Formula songsang kita adalah H negatif 1 sama dengan 1 per AD tolak dengan BC. Yang ni. Ini akan jadi tukar tempat D dan A tukar tempat. Yang ini akan jadi negatif B negatif C. Okey, kalau yang asal kita adalah A, B, C, D. Ini formula. Nampak? Jadi kita nak sesuaikan cerita dia. Bawah ni adalah yang dua ekor ni, negatif 4 yang ini. Yang ini. Hasil darab yang ini. Hasil darab kan. Dia tak kisah tukar simbol ke tak tukar simbol, tak ada masalah. Okey. Manakala yang sebelah sini pula. Yang ini. Macam tu. Tu kena faham. Itu dia punya sang sebenarnya. Okey. Nak kamu ambil yang ni boleh, yang ni boleh, mana-mana boleh, tak ada masalah, jawapan sama. Contoh saya ambil kat sini. Yang ini dulu. Negatif A darab dengan negatif 4. Sama dengan negatif 4. Nampak? Itu yang pertama. Kita keluar yang ni. Yang ini pula. Warna hijau tu. Saya ambil warna hijau tu. Negatif B darab dengan 3. Jadi dia akan jadi negatif B darab dengan 3. Sama dengan siapa? Negatif 21. Itu cara kita keluarkan dia. Okey. Jadi sekarang kita tengok jawapan kita selesaikan. Negatif A darab negatif. Dia akan jadi positif. A darab 4 akan jadi 4A. Sama dengan negatif 4. Jadi A sama dengan, kita potong turun bawah. Jadi negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. A akan dapat negatif 1. Okey. B pula. Macam mana cerita B? Negatif B darab 3. Jadi negatif 3B. Sama dengan negatif 21. Okay. Kalau kamu nampak macam ni, kiri negatif kanan negatif pun kita boleh potong. Yang tinggal adalah B sama dengan 21 per 3. Dapat jawapan B sama dengan 7. Jadi jawapan kita kat sini ialah A negatif 1, B 7. Jadi jawapan kita kat sini C. Boleh faham kan? Tengok. Yang kat depan ni, sini. Ni belakang, sini. Boleh? Ambil tengok. Fahamkan kejap macam mana cerita dia. Sebab tu soalan ni dia kategori kebat. Sebab apa? Dia lain pada yang lain. Dulu aku tak kena fikir kejap sikit. Okay. Yang ini nota dia. Ini nota untuk daripada H nak tukar H songsang kepada H. Ini nota dia kan. Ini jalan kerja di sini. Okay. Okay. Kita teruskan. Kita pergi nombor 4 pula. Nombor 4 pula kan. Okay. Nombor 4. Soalan nombor 4. Tengok kan. Soalan nombor 4 ni dia bagi kat situ A tolak. A tolak 1, 0, negatif 1, 4. Sama dengan 5, 2, 9, 8. Okay.
Tengok. Jadi kat sini boleh? Okey. Kat sini kamu nampak dia suruh cari apa? Cari matrik A. Bila dia cari matrik A ni adalah huruf besar matrik. Jadi kita tinggalkan A kat sini, kita pindah dulu yang ramai-ramai ni ke sebelah. Yang ini itu dekat latihan pun saya ada tunjuk macam mana buat kan. Yang menunggu tulis dulu. 5, 2, 9, 8. Yang ini tolak pergi sebelah kan, ini tambah 1, 0, -1, 4. Jadi kita dah boleh kira macam biasa. Tambah tolak pada tempat yang sama. Jadi bila kita kira ni kita akan dapat 5 campur 1, 6. Okey. Baru buat 6 dah ada jawapan. Nampak? Kenapa? Bila kamu tengok objektif tu, C saja 6 duduk kat situ. Hanya C saja yang 6 duduk kat situ. Jadi tak payahlah kita buat terus kalau kamu perasan dekat dia punya jawapan tu. Tapi kalau kita buat terus pun tak ada masalah. 2 campur 0, 2, 9 tolak 1, 8, 8 campur 4, 12. Jadi jawapan samalah. Tapi kadang-kadang kita buat satu nombor, kita dah dapat jawapan dah. Itu rezeki namanya. Okey? Ini nombor 4. Mudah ya nombor 4. Okey, kita terus saya pergi dengan nombor 5. Nombor 5 lebih kurang. Nombor 4 dengan nombor 5 soalan dia hampir sama. Hampir sama. Nombor 5. Kita tengok diberi kat situ apa? -4, 1, 2, 3 tolak 2 F sama dengan -2, 4, 3, -5. Itu. Soalan suruh cari apa? F. Bila dia suruh cari F, dia masa kita buat matematik ni, dia ada logik dia juga. Pak. Bila kita cari F, kalau kamu tengok betul-betul, F yang kita nak tu negatif. Nampak? Kalau kita benda negatif kalau kita biarkan, maksudnya sampai akhir pun dia akan jadi negatif. Jadi untuk memudahkan kamu, kalau benda yang kamu nak tu kamu tengok dia negatif, kita pindahkan dia. Bila kita pindahkan dia, automatik dia akan bertukar menjadi positif. Dia tak semestinya kita kena tunggu dia. Kalau dia negatif, tadi kenapa saya pindahkan yang ni? Sebab A kita nak, A tu positif dah. Kalau A tu positif, dia tak payah pindah lah. Jadi kat sekarang ni kita pindahkan dia. Bila kita pindahkan dia, yang ini kita tak pindah. -4, 2, 1, 3 kita tak pindahkan. Kita akan pindah dia. Bila kita pindah dia ke sebelah, Mamat ni tengok, dia bukan keturunan F punya geng. Jadi dia kena pindah. Kita panggil dia tukar tempat. Dia akan ke sini. 2F akan ke sini. Jadi yang ini positif. Bila ke sini dia akan jadi tolak. Dia pindah-pindah ni tambah tolak je. Dia akan jadi -2. Yang kat luar je. Dalam jangan usik. Dalam tidak berubah apa-apa pun. 4 -5. Sini akan jadi negatif akan jadi 2F. Macam tu. Okey, sekarang kita kira dulu. Kita kira apa jadi. Masa kita kira ni, kita akan dapat -4 tolak. Tolak tu tambah. -4 tambah 2 akan dapat -2. 2 tolak 4 akan dapat -2 juga. 1 tolak 3 pun -2 juga. Semua -2 ni. Kan? 3 tolak jadi tambah. Tolak jadi tambah. Kita akan dapat 8. Seorang lah. Lain. 2F. Okey, soalan suruh cari F. Kalau kamu terus jawab D, salah. Terus jawab D, salah. Sebab soalan dia bukan nak 2F, dia nak F. Jadi kesimpulan kita kena buat apa? Kita kena ambil semua ni, kita kena pindahkan 2 ke sebelah, maksudnya dia bahagi 2. Dia bahagi 2. Kita potong 2 ni pergi sebelah, dia akan jadi 1/2 macam tu. Dia tak jadi per.
Jadi macam ni. Jadi setiap seorang ni kita kena bahagi 2. Dapatlah F kita kat situ sama dengan negatif 2 bahagi 2, negatif 1. Negatif 2 bahagi 2, negatif 1. Negatif 2 bahagi 2, negatif 1. 8 bahagi 2, 4. Macam tu. Okey? Boleh? Dapatlah jawapan dia. Tapi jawapannya mana? Jawapan kita sekarang ni adalah A. Kan? Cuma kalau kemudian sebab tu saya sebelum kita buat benda-benda ni, algebra kita buat latihan dulu. Dah boleh sikit-sikit algebra baru kita teruskan soalan-soalan berkenaan dengan macam metrik, isi padu, luas apa semua tu, garis lurus, ketaksamaan nanti kita akan masuk. Okey? Kita pergi dekat soalan nombor 6 kan? Boleh faham ah? Kalau tak boleh aku cakap terus cakap. Okey, kita tengok soalan ni pula. Cerita dia. Nombor 6. Nombor 6 rasa boleh buat sini kan. Okey, nombor 6. Apa soalan nombor 6 kat sini? Diberi 4, 6, 3, 2. Okey, 4, 6, 3, 2 campur dengan Q 202 negatif 3. Kemudian tolak dengan negatif 4, negatif 3, 2, 6. Okey, sama dengan, tak muat. So macam muat tadi kan. 14, 15, 1 negatif 13. Okey, kamu tengok soalan kamu kan. Okey. Jadi tengok soalan yang saya share itulah. Kan? Soalan nak apa? Dia suruh cari Q. Bila dia suruh cari Q, kita boleh pilih siapa-siapa pun kat sini. Sebab apa? Q tu duduk kat luar. Jadi siapa-siapa boleh jadi je. Kita pilih siapa pun tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan ambil Q yang dengan kosong. Sebab kalau kita ambil Q dengan kosong, dia akan jadi Q darab kosong, kosong, matilah Q tu. Kan? Contoh saya ambil yang paling senang, kita ambil mula-mula lah. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Yang mula-mula. Kita keluarkan. Bila kita keluarkan, dia akan dapat 4 tambah Q 2 tolak negatif 4 sama dengan 14. Sampai sini dah kena buat algebra. Dah okey lah. Selesailah cerita dia. Okay? Algebra macam mana? Ni dulu 4 tak ada masalah. Q dengan ni akan jadi, biasanya kita tulis macam cantik akan jadi 2Q. Tolak-tolak akan jadi tambah. Sama dengan 14. Jadi Q asingkan. 14 tunggu. Siapa yang pindah kat sana? 4 campur 4. 4 campur 4 maksudnya 8. Kita pindah ke sana, dia akan jadi tolak 8. Dapatlah 2Q sama dengan 6. Okey. Jadi Q sama dengan apa? 6/2. Dapat jawapan 3. Kalau kamu lemah dalam algebra, SPM, terus guna kalkulator. Kan? Jangan tunggu-tunggu. Guna kalkulator terus. Okey. Itu nombor 6. Boleh Terus Terus. Nombor 7. Tengok nombor 7. Nombor 7 kat sini, cerita dia diberi K4. K4, kemudian sini 2 negatif K. 07. Sama dengan 14 dan 28. Okey, tengok. Macam mana nak selesai benda ni? Mudah je. Jalan kerja dia lebih kurang. Iaitu first kali darab.
matrik, tak ada tambah tolak, maksud darab. Darab saya ajar kamu apa? Turun sikit. Turun supaya kita boleh silang. K4. Kemudian kita boleh silang guna pensel lah. Kan? Pensel. Ni ada 2. Sebab tu bila kita check tengok. Bila ada 2 tempat ni maksudnya jawapan kita pun ada 2. Nampak? Sebab tu dia sama. Okay. Yang pertama siapa? Yang pertama sekali kita tengok cerita dia berjumpa kat sini. Siapa jumpa sini? K dengan 2. A dengan A, B dengan B. Maksudnya situ K darab dengan 2 campur dengan 4 darab dengan negatif K. Ini sebelah kiri. Sebelah kanan pula. Kita tengok. Ni ke sini. Maksudnya ni situ. Jadi K kosong. Jumpa dengan campur dengan 4, 7. Dia tak ada masalah. Okay. Kemudian kita samakan. Bila kita samakan, yang ini kita akan dapat K2 maksudnya 2K. 2K positif negatif tolak 4K. Dapat sini negatif 2K. Okay, yang ini tak ada masalah. Ni kosong campur 28. 28. Sama tak 28? Sama. 28 dah sama. Maksudnya negatif 2K mesti sama dengan 14. Oleh sebab itu, negatif 2K sama dengan 14. Maka K sama dengan 14 per negatif 2. Dapatlah jawapan kita K adalah negatif 7. Boleh? Okey. Itu nombor 7. Objektif. Dia mudah je. Cuma nombor 8. Sebab tu saya nak letak juga nombor 8 kat sini. Sebab kamu tengok. Walaupun soalan dia objektif. Tapi nombor 8 tu dia punya soalan dia. Punyalah panjang. Kan? Kita tengok apa cerita dia nombor 8. Sekejap. Saya kena besarkan. Saya tak nampak. Okey. Kita tengok nombor 8 kejap. Kita ambil maklumat dia kejap. Nombor 8. Okey. Dua syarikat pengangkutan P dan Q membeli petrol RON 95 dan petrol RON 97 daripada sebuah syarikat petrol. Okey. Jadual berikut menunjukkan isi padu petrol RON 95 dan RON 97 yang diberi oleh setiap syarikat pengangkutan itu. Dia bagi dalam bentuk jadual kan. Bil bagi syarikat P dan Q masing-masing ialah 1280. 1280 dan 760. Okey, Assalamualaikum Azhar. Lambat masuk. Tak apa, nanti apa? Azhar tengok video balik kalau tak faham bagi tahu. Ya? Boleh okey. Boleh follow terus saja. Kita dah nombor 8 dah sekarang, nombor 8. Harga setiap liter RON 95 dan RON 97 masing-masing ialah X dan Y. Persamaan metrik untuk wakili masalah di atas ialah okey, kita tengok Bila dia melibatkan harga kan, kita kena tahu cerita dia. Dia beli, P akan beli 500 kemudian darab dengan 95X. Jadi kita kena buat daripada maklumat tu, kita buat persamaan dulu. Jadi nombor 8 tu, kalau kita buat persamaan, kita akan dapat 500 darab dengan X campur dengan 100 darab dengan Y. Sama dengan P beli adalah 1280. Q pula, dia beli 100 RON 95. Siapa dia kata tadi? X kan? X. Campur dengan 200 Y sama dengan 760. Okey. Yang ini saya ajar kamu macam mana nak tukarkan benda ni kepada bentuk metrik. Tukarkan bentuk persamaan kepada metrik adalah ambil nombor dulu. 500, 100, 100,
200. Kemudian huruf kita X dan Y sama dengan 1280760. Macam tu je. Dah siap. Sebab soalan dia persamaan metrik sahaja dia nak. Kan? Dia tak nak tahu penyelesaian pun, dia tahu macam tu. Jadi jawapan kita yang mana kita ambil? 500. Jawapan automatik. Terus kita ambil jawapan A. Kalau masuk exam yang ni, kalau kamu tengok panjang-panjang tulis tu, janganlah kamu skip, baca betul-betul. Mungkin yang panjang tulis tu mudah. Macam ni. Kan? Okay. Kita pergi terus nombor. Dah selesai. Objektif. Yang ni penting ni. Iaitu soalan subjektif. Soalan subjektif kan. Kita masuk nombor 1. Yang ni asas je. Kalau yang ni kalau saya tengok perlu kita skip lah, tak apa. Kan 2.1 metrik nombor 1. Salin dan lengkapkan jadual berikut. Tak payah lengkap lah. Kan? Ini bilangan baris. Okey, ini kita buat sama-sama ni. Kan? Okey, nombor 1 tu A, metrik dia bagi adalah 1, negatif 3, 6, negatif 4, negatif 5 dan 2. Okey. Bilangan baris. Yang mana bilangan baris? Bilangan baris yang ni. Jadi ada berapa baris? Baris ada 2. 2 baris. Okey. Bilangan laju. Yang mana laju? Laju turun ke bawah. Laju. 1, 2, 3. Jadi bilangan laju kita 3. Peringkat. Ambil dua-dua ni darab lah. Jadi peringkat 2 darab 3. Dia mudah ya. Cuma kadang-kadang dalam soalan, kadang-kadang dia tanya benda macam ni, pelajar kan, macam mana jawab? Dia lupa. Sebab tu kita buat ulang kaji sikit ni, bagi ingat semula kan. B. Dia jadi mudah lah ni. Okay. Negatif 7, 6, 0, 5, 9, negatif 8. Okay. Kat sini, baris ada 1, 2, 3 baris. Okay. Laju ada 1, 2. 2 laju. Okay. Jadi peringkat kita 3 darab 2. Ini nama peringkat. Baris darab laju. Okay. Jadi CD tu tak payah buat lah. Senang sangat ni. Okay. Kita teruskan. Nombor 2. Okay. Kalau kamu ada soalan, kamu tanya. Tengok. Dia dah start dah. Tadi dia bagi senang-senang. Yang ini, yang subjektif ni baru nampak cerita dia apa. Okay. Kita tengok. Nombor 2. Nombor 2 tu cerita dia pasal diberi bahawa X sama dengan, H negatif 6, negatif 7, 5, 2, K negatif 4, 4. Tutup balik. Dan Y, dia sebenarnya soalan senang je. Y sama dengan 1418. 14, 18, negatif 14, negatif 23, P 16, 10, Q. Okay. Jika X, Allah tak nampak pula apa benda dia tulis ni. Ya. IJ. Okay. IJ kan. Jadi dia kata itu X, I dan J kan. Mewakili baris dan laju ni. Yang ni saya ajar kamu cerita dia pasal apa? Pasal kedudukan, lokasi kan. Ingat lagi. Lokasi kan. Yang ni Y, IJ. Maksudnya kedudukan dia lah. Masing-masing mewakili unsur di baris I dan laju J. Nyatakan nilai H, K, P dan Q dengan keadaan H sama dengan Y
Y12. Oh, betul saya tak pun nampak. H sama dengan Y12. Kemudian K sama dengan Y23. Okey, kemudian P sama dengan X21. Q sama dengan X42. Okey, dapat. Nampak jelas dia soalan tak nampak sangat kecil. Benda ni kita panggil dia koordinat dia. Contoh, 1, 2. Maksudnya baris pertama, laju kedua. Untuk siapa? Y. Baris pertama, laju kedua. Jawapan kita adalah sama dengan negatif 14. Yang pertama. Okey. Yang kedua, 2, 3. 2, 3 maksudnya Y juga. 2, 3 maksudnya baris pertama, kedua. Baris kedua. Kemudian laju ke 3. 1, 2, 3. Jadi dia mesti dalam sini. Jawapan kita kat sini adalah 16. Dia mudah aja lokasi ni. P, X21. 21, baris kedua. Baris kedua. 1, 2. Okey. Kemudian laju yang pertama. Yang ini. Jawapan kita negatif 7. Q, X, baris keempat, laju kedua. 1, 2, 3, 4, laju kedua. Jawapan kita adalah sama dengan 4. Kamu tengok benda macam ni dalam exam, senanglah boleh buat. Cuma kadang-kadang dia akan ubah soal. Dia akan buat soal kat mu. Benda ni dia akan buat tekak pula tiba-tiba ni. Kan? Dia akan buat, dia kata Y23 campur dengan X42. Macam tu. Jadi kena kira lah. Kena pergi cari, letak, kira. Itu kod soalan. Dia boleh ubah soal macam tu lah soalan kita. Okey. Itu nombor 2. Kita terus pergi nombor 3. Itu kita dah belajar dah matrik ni. Tapi itu asas. Ini macam mana soalan exam ditanya kan. Nombor 3. Jika 2K tolak 1, 7, 5, 3H campur K, tutup balik, sama dengan 9, 5, 7, 11. Okey. Bila dia bagi macam ni, matrik seorang kiri, seorang kanan tanpa ada darab atau tambah tolak, ini kita panggil dia matrik sama. Matrik sama maksudnya apa? Tempat yang sama nilai dia mesti sama. Tempat yang sama nilai dia mesti sama. Jadi kat sini automatik kesimpulan kita yang ini sama dengan ni. Boleh keluarkan dah. 2K tolak 1 sama dengan 9. Kalau nak pakai kalkulator boleh, nak selesaikan biasa boleh kan. Okey, saya buat biasa. 2K 9 tolak 1 pindah sebelah akan jadi tambah 1. 2K sama dengan 9 tambah 1 10. 2 turun bawah bahagi jadi K dapat 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okay. Bila kita dah dapat K kat sini, yang K kat sini kita gantikan saja. Macam mana? Macam ni Dia keluarkan dulu. Maksudnya sini kawan dia dengan sini. Sebab tu kamu check nampak. Sama tak? Dia balance dia mesti sama nombor dia. Sebab tu kita panggil dia matrik dia sama. Jadi saya keluarkan situ 3H campur K sama dengan 11. Tapi K kita dah ada. Berapa K kita? 5. Jadi kita dah boleh tukar K ni gantikan dengan nombor 5. Jadi 3H campur
K tukar jadi nombor 5. Selesaikan, kita akan dapat 3H 11 tambah pindah 11 jadi tolak 5. Selesaikan, 3H 11 tolak 5, 6. Last sekali apa? Potong turun bawah. Jadi H sama dengan 6/3. Jawapan kita 2. Dapat 2 jawapan. Siap. Boleh tapi sebab algebra kamu boleh guna kalkulator. Kat sini kamu skip terus pergi jawapan pun tak apa. Sebab kamu kena faham. Cerita nak keluarkan benda ni adalah dia dah dapat markah dah. Kan biasanya soalan macam ni markah dia tak banyak lah. 3 je. Okey. Kita terus pergi soalan seterusnya. Tengok. Yang ni pun saya dah ajar kamu itu. Macam mana nak selesaikan ni? Cari nilai H dan K bagi setiap persamaan metrik berikut. Kan? Berjela. Tapi saya tak buat semualah. Antara 1, 2, 3, 4, 5 ni kita pilih 2. Kan? Kita pilih 2. Kita bincangkan. Lebih tu kamu boleh cubalah nanti. Benda sama. Jadi saya akan ambil C dengan E. C dengan E kan. Nombor 13. Boleh buat sama-sama. Kita buat sama-sama. C dengan E. Okey, C dia bagi kita 6 H 3 negatif 2 5. Okey, campur 1/2 negatif 8 K 14 10 sama dengan 5 negatif 2 5 negatif 1 7. Okey, kita keluarkan dulu. Dia nak apa? H dan K. Keluar siapa terlibat. H sini. Kawan dia sini. Kawan dia seorang lagi sini. Ada tak orang luar? Dah. Nanti lupa. Buat macam tu. Kan? Okey, kita buat H tu. 6 darab dengan H. 6H. Campur dengan 1/2. Negatif 8. Okey. Sama dengan 5. Darab negatif 2. Dah boleh kira dah. Okey. H seorang je kan? Jadi positif. Jangan usik dia lah. Yang ini adalah 5 darab negatif 2. Negatif 10. Okey. Yang ini kalau kamu tengok. Ambil kalkulator. 1/2 darab negatif 8. Kamu akan dapat negatif 4. Negatif 4 pindah sebelah. Jadi positif 4. Okey. Ambil kalkulator. 6H tambah dengan negatif 6. Potong turun bawah. H dapat negatif 6 bagi 6 negatif 1. Tapi kalau nak guna kalkulator atas ni terus tekan shift calculate dapat jawapan terus. Okey. Kalau kalkulator baru tu senang sikit lah. Kalau kalkulator lama dia susah sikit. Ya, saya tunjuk. Kalau pakai kalkulator saya pakai iPad, saya lebih kurang je sebenarnya. Tapi boleh tengok bagi rujukan lebih kurang cerita dia kan. Ni contoh nak cari K. Nak cari K kan. H dah dapat dah. K. Saya hanya perlu tanda je bulat. Kawasan K tempat ni. Sini. Sini. Kemudian saya hanya ingat kena masuk. 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 Okey. Lepas tu saya tekan kalkulator. Alamak, dia tak fokus. Baik, kau fokus. Okey. Jadi kita dapat 6 jumpa dengan negatif 2. Ni. Kemudian campur 1/2. Jumpa dengan K. K maksudnya dalam kalkulator biasa kita akan pakai X. Alpha
X. Okay. Sama dengan kita akan gunakan alpha calculate. Dia keluar sama dengan. Kamu boleh ikut pakai kalkulator kamu. Kemudian 5 negatif 1. Okay. Kalau pakai iPad dah siap. Keluar jawapan dah. Tak sempat buat apa pun. Kalau kalkulator kamu kena tekan apa? Shift calculate. Sama juga. Dapat jawapan. Confirm. Okay. Ini kita pakai kalkulator. Tapi sebab kalau dia kertas 2. Kalau kertas 1, bolehlah pakai kalkulator. Kalau kertas 2, kena tunjuk jalan kerja. Bila tunjuk jalan kerja, sama tak cerita dia tadi? Sama. Kita ambil 6 salin negatif 2 campur 1/2K sama dengan 5 negatif 1. Yang ada K jangan usik. 1/2K sama dengan sini, saya tulis dulu lah. Negatif 12. Sini negatif 5. Jadi yang K jangan usik, tak balik. 1/2K negatif 5. Negatif 12 pergi sebelah. Dia akan jadi tambah 12. Okay. Bila kita kira K/2. Ini bila kita darab dapat K/2. Ini dapat 7. 2 ni potong pindah sebelah. Dia akan jadi bawah naik atas. Jadi dia akan jadi darab. Jadi K sama dengan 2 darab 7. 14. Sama macam kita tekan kalkulator tadi. Cuma yang ini tunjuk jalan kerja sikit. Jadi kertas 2. Kalau soalan kertas 2 tunjuk sikitlah jalan kerja. Lebih kurang. Okay, tengok markah dia lah. Tengok kalau markah dia bagi banyak, kamu adjust lah sikit kan. Banyak sikit tulis. Benda-benda yang simple walaupun macam ni, tulis juga. Macam tu. Okay. Nombor 13 saya ambil dia apa? C. Sekarang saya akan ambil E pula. Tengok. Yang A tu mudah kamu boleh buat. Tengok. E kan. Jom. Buat sama-sama senang. E. Soalan dia kat sini 3/4. Negatif 4 H 8 K. Ini banyak H dengan K ni. Campur 2. 5 K negatif 2 H. Sama dengan 7 2 negatif 2 13. Okey, jom kita keluarkan orang yang terlibat. Yang pertama, kita nak H. Sini ada, sini ada. Tak apa, kita tengok ni dulu. 3 orang ni. Keluarkan. 3/4 H campur dengan 2K sama dengan negatif 2. Okey, tengok apa jadi ya. Kemudian yang kedua, yang ni pula. Kita tengok yang ada nombor, yang ada huruf yang kita nak. Kita akan dapat kat sini 3/4 K campur 2H sama dengan 13. Yang ini kena buat persamaan serentak. Bila buat persamaan serentak, kita kena susun bawah ni. Yang ini susun bawah ni. Tapi ikut rumah dia. Contoh macam soalan ni. Rumah yang ini, nak bawa ke bawah ni kan. Bila buat, dia start dengan K. Yang ini start dengan H. Jadi kita susun siapa dulu? Kita susun H dulu. Jadi bila susun H dulu, dia akan jadi 2H ni campur dengan 3/4 K sama dengan 13. Dah boleh buat persamaan serentak. Dengan menggunakan kalkulator. Ingat lagi? Mod. Kamu tekan equation. Kamu akan jumpa kat situ unknown. Unknown, pilih 2. Pilih nombor 2.
dia akan tanya A1. Ini kalkulator yang biasa tu. 570 warna hitam. A1 kita siapa? Yang atas mula-mula jumpa. Letak 3/4. Tekan sama dengan. Dia minta pula B1. Siapa B1? Yang ni. Okay. Jadi berapa B1? 2K. 2K pula kan. Dia ambil nombor je. Pergi letak K pula. 2. Tekan sama dengan. Lepas tu C1. Siapa? Negatif 2. Tekan sama dengan. Dia keluar A2 pula. Tekan A2. Siapa? 2. Kemudian B2. Dia tanya. 3/4. Okay. Kemudian dia tanya C2. 13. Kamu tekan sama dengan, dia akan bagi jawapan X. Kamu tekan sama dengan lagi sekali, dia akan bagi jawapan Y. Okey. Cuba buat. Saya kalkulator iPad, takut tak jadi. Cuba tekan kalkulator kamu, dapat tak jawapan? Saya akan pakai iPad saya. Sama. Dapat? Cuba dapat? Saya dapat kalau ikut kalkulator saya dapat X 8 Y negatif 4. Tapi jangan biar jawapan macam ni tak salah. Ini pakai kalkulator. X apa? Orang yang mula-mula, huruf mula-mula. Huruf mula-mula H. Jadi oleh sebab itu H sama dengan 8. Macam tu. Dan huruf kedua adalah Y. K sama dengan negatif 4. Ini boleh guna dalam exam. Jangan risau. Kita gunakan apa? Menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kalkulator. Okey? Boleh buat tak? Boleh buat? Boleh? Okey. Mana pergi seorang lagi? Hilang. Siapa yang hilang ni? Okay. Dia, jom kita tengok. Yang lebih tu kamu try buatlah nanti pelan-pelan kan. Kita pergi tengok soalan nombor 14 pula. Macam mana? Nombor 14 kamu, saya rasa kamu boleh buatlah. Tadi soalan dia lebih kurang saya dah tunjuk tadi. Soalan nombor 15 ni dia 14 ni macam soalan yang kita buat dalam objektif tadi ada sikit kan, tapi saya tunjuk juga bagi kamu ingat lagi. Dia tak lupa. Nanti saya kata, boleh ni. Tengok exam sebiji macam ni. Aduh, rugi nanti kau tak boleh. Nombor 14. Saya akan ambil B. Ambil B. Betul kan? B. Tengok. 2, 6. 3 negatif 20. Tolak 3Y. Sama dengan negatif 4. 3 negatif 6 1. Kamu ingat soalan ni tadi? Lebih kurang kan? Apa langkah pertama? Dia suruh cari Y. Bila dia cari Y, ni Y kita negatif. Bila Y kita negatif, nak senang kita pindahkan dia.
Bila kita pindahkan dia, dia automatik menjadi, kita panggil dia menjadi apa? Positif. Ini satu cara Okay, saya tunjuk kamu. Jadi kat sini 2, 3, 6, negatif 20. Okay, yang ini kita pindah ke sebelah, negatif akan jadi positif 3y. Macam tu. Yang ini pula pindah ke sini. Jadi positif ni dia akan tukar jadi negatif. Negatif 4, negatif 6, 3, 1. Macam tu. Okay, jadi kita dah boleh kira ni lah. Sebab apa? Ini tambah tolak je. Tambah tolak senang lah matematik. Kita dah boleh kira. Apa kita dapat? 2 tolak tolak. 2 tolak tolak tambah 2 tambah 4, 6. 3 tolak tolak. Tolak tolak lagi. Tambah lagi. 3 tambah 6, 9. 6 tolak 3, 3. Negatif 20 tolak 1, negatif 21. Okay? Tapi dia bukan nak 3y, dia nak y. Kita potong, bahagi 3 semua, letak 1/3. Dapatlah y kita sama dengan 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. 3 bahagi 3, 1. Negatif 1 bahagi 3, negatif 7. Macam tu. Boleh lebih kurang kan? Okey, ini cara kita buat manual. Secara manual kan? Okey. Dia kata cari metrik y. Cari metrik y. Boleh kan? Ini dah 2 kali kita jumpa insya-Allah. Jawab. Tengok. Yang ni darab ni, darab. Darab ni yang kena tengok betul-betul. Nombor 15. Bila darab metrik dengan metrik, nombor 15, kita ambil soalan nombor 1. A tu macam soalan tadi, lebih kurang. Kita dah buat tadi. Jadi 3, negatif 2, 1. Darab dengan negatif 1, negatif 4, 5. Okey. Yang ini yang saya belum ajar darab. Azhad saya belum ajar darab kan. Tapi ya tengok dia senang je sebenarnya. Tak susah pun. Langkah pertama, apa kita buat? Yang sebelah kiri, darab sebelah kanan. Yang sebelah kiri ni turunkan sikit. Supaya dia melepasi had ni, supaya kita boleh silang dia. Bila kita turunkan dia, dia akan jadi salin semula saja. 3, negatif 2, 1. Okey. Jadi darab adalah silang. Silang adalah darab. Darab adalah silang. Kita silang. Tarik, baris. Tarik, laju. Macam tu. Dia akan jumpa apa? Satu tempat je. Satu tempat menjawabkan apa? Jawapan last kita ada satu nombor saja. Satu nombor saja. Kenapa satu nombor? Sebab bila kita darab dua ni macam tadi A, B, C jumpa dengan A, B, C, dia adalah A dengan A. 3 negatif 1. Campur. Negatif 2 dengan negatif 4. Campur. 1 dengan 5. Jumlah dia akan dapat satu jawapan saja. Okey. Ambil kalkulator, kamu tekan negatif 3. Ini 6 kan. Akan dapat 8. Ni 6 pula. Ni 8. Negatif 3. Sini 2 kali 4, 8. 8. Okey, akan dapat 10. Cuma dia adalah metrik. Kalau dia bagi macam ni, jangan lupa metrik. Jawapan kita kena letak dalam kurungan. Baru betul. Itu kita panggil dia pendaraban dua metrik. Turun sikit, silang. Tengok siapa jumpa siapa. Okey, itu soalan nombor 15A. Kat sebelah ni. Kita tengok B kan, macam mana. B pula.
Soalan dia kat situ 1, 2, -3, -4. Kemudian sini 0, -5, 6, -2. Okey. Kalau ikut cara saya memang suka buat silang. Saya turunkan sikit. Okey. Kemudian kita silang. Yang sebelah sini baris. Sebelah sini laju. Yang ini kalau kamu tengok ada berapa tempat? Ada 4 jawapan kita kena dapatkan. Jawapan kita akan dapat 4 jawapan. Okey. Siapakah 4 jawapan tu? Yang pertama. Jadi kita ambil apa? Ini jumpa dengan ini. Jadi A jumpa A, B jumpa B. 1 darab dengan 0, campur dengan 2, darab dengan 6. Tengok yang ni pula. Ni dengan sini. Ni dengan sini. Baris dia atas dengan sini. Okey, jadi kita akan jumpa 1 akan jumpa -5. Manakala campur 2 akan jumpa -2. Habis dah seorang. Bawah pula. Bawah depan. Bawah depan. Jadi -3 jumpa dengan 0. Campur dengan -4. Jumpa dengan siapa? 6. Dia boleh ikut atas ni dah. Dia boleh ikut dah. Okey. Kemudian yang last sekali, -3. Dia jumpa dengan siapa? -5. Campur dengan -4 kan? Campur tolak. -4 jumpa dengan -2. Macam tu. Okey. Dapatkan jawapan dia. 0 campur 12. Akan dapat 12. -5 tolak 4. -9. -3 kali 0, 0. 0, -24. 3 kali 5, 15. 4 kali 2, 8. Negatif darab negatif, positif. Negatif darab negatif, positif. Jadi 15 campur 8. Akan dapat 23. Siap. Ini kita panggil dia pendarapan 2 matrik. Ikut satu-satu. Okey. Itu nombor 15B dah. Okay. Kita pergi tengok C tu. C sikit jumpa ramai. Sikit jumpa ramai. Okay. Dia macam mana pun jalan kerja dia sama je. Dia tak akan berubah jalan kerja dia. Dia sama je. Okey. Tengok. C. 1 -2 jumpa dengan -3, 6. 2 -5. 1 -4. Macam tu. Sama tak? Kisah dia sama. Cerita dia sama. Cara dia sama. Saya akan turunkan ini ke bawah. Okey, bila saya turun, kemudian kita buat apa? Silangkan dia. Jawapan akhir mesti dapat 3 jawapan. 3 tempat jawapan kan. Siapa yang mula-mula ni? 1 jumpa dengan -3. Campur dengan -2 jumpa dengan 6. Yang tengah pula. 1 jumpa dengan 2. Campur dengan -2 jumpa dengan -5. Yang tengah. Yang ujung. 1 jumpa dengan 1. Okey, campur dengan -2 jumpa dengan -4. Kita kira lah. Ambil kalkulator boleh. -3, -12, -15. 2 campur 10. 12. 1 campur 8. 9. Kamu tekan kalkulator je terus. Okey, jawapan kamu kena letak dalam kurungan juga. Sebab apa? Dia merupakan
satu metrik. Okey. Itu soalan pasal apa? Pendaraban metrik. Ada 3 contoh, lebih kurang. Kita teruskan. Saya akan skip ni kejap. Ni semua lebih kurang cerita dia. Kita pergi nombor 26 terus. Tengok soalan SPM dia macam mana contoh. Dia satu set terus lah. Okey. Nombor 26 Yang bawah tu ni boleh cuba. Boleh cuba. Okey. Kita tengok contoh soalan SPM nombor 26. A diberi 1/m. KN negatif 2, 7. Jumpa dengan 7 negatif 5, 2 negatif 3. Okey, sama dengan 1001. Ini kita panggil dia apa? Kita panggil dia jumpa dengan apa? Metric identity. Kan? Bila metric identity maksudnya orang sebelah sini dia ada seorang dia A, seorang lagi dia punya songsang. Jadi kamu tengok kita boleh asing. Yang ini dia punya apa? Songsang untuk yang ini. Dia kena ingat formula dia. Macam tu. Sebab apa? A darab B sama dengan I. I adalah apa? Identity. Jadi kalau B ni orang biasa, A songsang dia. Kalau A yang biasa, B songsang dia. Ikut cara mana dia tulis. Macam mana? Okey. Jadi kat sini saya akan keluarkan. Jadi kita anggap yang biasa dia yang ini. 7, 2, negatif 5, negatif 3. Jadi dia punya songsang dia, kita boleh jadikan dia 1/, nak songsang Ni turun ni dulu, ni darab ni. Jadi 7 darab negatif 3 tolak dengan ni darab ni. 2 darab negatif 5. Kemudian buat apa? Tukar tempat. Negatif 3, 7. Tukar simbol. 5, negatif 2. Macam tu. Sekarang kita dah boleh bandingkan. Apa kita bandingkan? Ini kira sekejap. Kira 1/, negatif 21 campur 10. Negatif 11. Negatif 3. Negatif 2. 5, 7. Okey, compare. Compare maksudnya kita sesuaikan. 1, 1. M negatif 11 jumpa 1. Macam tu. Kemudian siapa? K negatif 3. N 5. Nampak? Siaplah cerita dia. Cuma nak cek dia, kamu buat betul tak? Kamu kena cek yang lain. Ni betul ke negatif 2? Betul. Betul ke 7? Betul. Kalau di sini nombor dia tak sama, maksudnya ada benda yang belum siap. Kita boleh habis buat. Okey. Ini kena ingat. Ini cerita pasal apa? Metric identity nama dia. Okey. Apa-apa saja yang sama dengan identity maksudnya sebelah sini adalah kalau dia A, sebelah dia songsang. Okey. Pergi nombor 26B. Nombor 26B kalau kamu tengok soalan dia, yang ini macam kita belajar buat persamaan serentak. Kan? Tuliskan persamaan linear serentak berikut sebagai satu persamaan metrik. Jadi kita tulis salin dulu. 7X campur 2Y sama dengan 8. Negatif 5X tolak 3Y sama dengan negatif 1. Langkah pertama, susun jadikan bentuk metrik. Macam mana susun bentuk metrik? Ambil nombor dulu. 7, negatif 5, 2, negatif 3. Negatif pun kena ambil kan?
Okey, lepas ambil nombor, ambillah dia punya huruf. X dengan Y. Lepas tu baru ambil dia punya jawapan sebelah ujung ni macam tu. Dah dapat bentuk metrik dah. Okey. Seterusnya dengan menggunakan kaedah metrik, cari nilai X dan Y. Apa kita buat? Langkah kedua, songsang. Tinggalkan XY kat sini. Sama dengan kita buat songsang. Apa songsang? 1 per silang ni darab 7 darab -3. Tolak. Dia mesti tolak. Atas -5 darab 2. Macam tu. Okey. Kemudian tukar tempat. Tukar tempat. -3 naik atas, 7 turun bawah. Lagi 2 orang. Tukar simbol dia. Ini akan jadi 5. Ini akan jadi -2. Macam tu. Okey. Samakan jawapan dia. Belakang ni letak ujung sekali. 8 -1. Okey. Dah boleh pakai kalkulator pun boleh dah. Ambil tekan kalkulator. 1 per -21 campur 10. -11. Macam dah buat nombor ni. Okey. Ni dah buat jalan kerja darab. Kalau jalan kerja darab macam ni kamu hafal yang saya ajar kamu. Bayangkan yang sini ada macam 4 orang. 4 bahagian. Bayangkan. Okay, 4 bahagian. Bahagian pertama kita ambil -3. Kedua 5. Ketiga -2. Bawah 7 tak ada simbol, letak +7. Kemudian 8 akan masuk dulu. Kemudian baru -1 masuk. Nampak? Dapatlah jawapan kita kat situ. Ambil kalkulator. Tapi kalau kamu nak pakai kalkulator pada awal pun tak apa. Ini saya tunjuk je kan. 1 per -11. -24. Campur 2. -22. 40 tolak 7. 33. Jawapan akhir kita akan dapat sama dengan -22 bahagi -11, 2. Siapakah 2 ni? X. 33 bahagi -11, -3. Nampak? Itu dia jawapan. Oleh sebab itu, X sama dengan 2 dan Y sama dengan -3. Boleh? Ini lebih kurang soalan yang akan ditanya kamu. Macam inilah lebih kurang bentuk dia. Cuma ada bentuk kebat lagi. Dia bagi ayat panjang. Kan? Yang ini yang macam ni. Tapi macam mana pun jalan kerja dia mesti yang ini. Mesti yang kerja ni. Okey? Boleh ke? Macam mana ni semua? Boleh Okey, juga. go. Okey. Dia macam tu lebih kurang untuk apa topik metrik kan asas. Ni asas dia sebenarnya. Asas kalau kamu ada exam tak semua? Ada exam? Percubaan ke ada tak? Tak ada. 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 Kalau ada tak apa, kalau tak ada, kalau nak saya buat saya ambil soalan, saya buat soalan. Tapi exam Boleh. online dah. Kalau kita buat boleh. Cubalah exam boleh, tak ada masalah kan. Kalau kamu nak nanti kamu mesej saya. Saya nak exam. Exam. Tapi saya tak buat soalan banyak lah sebab masa kita target dalam 1 jam setengah ni lebih kurang. Kita buat. Okey. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu insya-Allah. Okey, jadi kalau ada apa-apa pertanyaan kemudian pasal benda ni ada kena sangkut ke, tak faham ke, kamu boleh WhatsApp saya terus direct. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan topik lain pula. Tapi kena master ni kalau kamu ada sangkut kamu tanya tu betul. Okey, baik. Baik, Ego. Baik, Cikgu. Terima kasih, Ego. Sama. Terima kasih, Cikgu. Baik.
Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, cikgu. Boleh Ustaz? Boleh ke? Boleh ikut? Uh, kurang sikit lah. Saya kena ulang kaji balik. Nanti tengok balik. Kalau sangkut ke apa tak faham nanti WhatsApp saya. Bang Begitu Okey. saja. Okey. Baik. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.